Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 5, bab 8, Membina Kemakmuran Negara. Sebelum itu, marilah kita sama-sama melihat topik-topik penting bab 8. Dalam bab 8 ini, kita akan membincangkan berkaitan dengan dasar ekonomi baru, dasar pembangunan nasional, dan pencapaian dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional. Latar belakang pembentukan dasar ekonomi baru. Majlis Perundingan Negara atau MAPEN ditubuhkan pada bulan Januari 1970. Tujuan penubuhannya ialah untuk mengadakan garis panduan bagi kerjasama antara kaum dan integrasi nasional demi memupuk identiti kebangsaan. Hasilnya, maka terbentuklah DEB. Antara pakar yang terlibat ialah Dr. Rais Saniman dari Malaysia, Dr. Jas Allen daripada Norway dan Dr. Jed R. Parkinson dari Britain. Matlamat dan strategi dasar ekonomi baru. Yang pertama ialah membasmi kemiskinan, iaitu dengan menambah pendapatan dan memperbanyak peluang pekerjaan kepada rakyat tanpa mengira kaum. Yang kedua ialah menyusun semula masyarakat, iaitu dengan mengurangkan dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Terdapat isu yang wujud seperti jurang sosioekonomi antara Bumiputera dengan bukan Bumiputera, jurang sosioekonomi antara pantai timur dengan pantai barat, jurang sosioekonomi antara masyarakat desa dengan bandar, dan jurang sosioekonomi antara negeri. Pelaksanaan dasar ekonomi baru. Yang pertama ialah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar seperti kegiatan gerakan koperasi, penerokaan tanah baru, peralatan pertanian, subsidi benih dan baja, kemudahan kredit, khidmat nasihat dan pusat kemajuan peladang. Membasmi kemiskinan di bandar seperti memajukan pelbagai jenis perindustrian dan perniagaan yang membuka banyak peluang pekerjaan, menyediakan kemudahan asas seperti pendidikan, bekalan air dan elektrik, jalan raya, beasiswa, buku teks percuma dan rancangan makanan tambahan. Rancangan buku hijau dilancarkan pada 20 Disember 1974 oleh Tun Abdul Razak untuk menambah pendapatan rakyat dan pengeluaran makanan yang mencukupi untuk rakyat. Tumpuan kepada penggunaan tanah yang sepenuhnya, mengusahakan tanah dengan tanaman jangka pendek, perkebunan berkelompok, peternakan, pemasaran yang baik dan projek kecil yang lain. Peranan agensi kerajaan mempelbagaikan kegiatan ekonomi dan membuka peluang pekerjaan, memberi bantuan seperti peralatan, biji benih, kemudahan pinjaman dan khidmat nasihat. Contohnya LPN, LPP, LKIM dan RISDA. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan atau FELDA. Penduduk luar bandar yang miskin dipindahkan ke kawasan FELDA yang baru dibangunkan dan diberi bantuan seperti mereka diberi tanah seluas 10 ekar untuk diusahakan dengan tanaman kelapa sawit, getah dan rumah kediaman. Kemudahan klinik, sekolah, pengangkutan dan koperasi FELDA. Menjalin kerjasama dengan kerajaan negeri bagi pembukaan tanah baru untuk pertanian. Mengadakan kerjasama dengan Sarawak melalui Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority atau SALCRA untuk pembukaan tanah ladang kelapa sawit. Memberi peluang kepada kaum Cina dan India untuk menjadi peneroka. Contohnya Felda Lurah Bilut dan Felda Keratong di Pahang dan Felda Sendayan di Negeri Sembilan. Pembangunan wilayah.
pembukaan tanah untuk penanaman getah dan kelapa sawit seperti Kejora, Lembaga Kemajuan Johor Tenggara, Ketengah, Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah, Dara, Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara, Kesedar, Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan, dan UDA, Lembaga Pembangunan Bandar yang ditubuhkan untuk sektor pembangunan industri dan bandar baru. Pemilikan modal saham, penubuhan PNB atau Pemodalan Nasional Berhad untuk menambah pemilikan modal saham Bumiputera bagi mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera atau MPPB. Pelancaran ASN atau Amanah Saham Nasional dan ASB Amanah Saham Bumiputera untuk memudahkan kaum Bumiputera memiliki saham dalam syarikat berhad. Pengenalan Amanah Saham Malaysia untuk kaum Bumiputera memiliki modal saham. Pengenalan Industri Kecil dan Sederhana atau IKS merupakan pembuatan barangan menggunakan modal yang kecil dan tenaga kerja yang tidak ramai. Rakyat diberi peluang mengusahakannya untuk menambahkan pendapatan dan membaiki taraf hidup melalui industri kraftangan, makanan, pakaian dan inap desa. Rakyat diberi pinjaman insentif dan nasihat oleh Bank Bumiputera, PNB, Bank Pertanian, Skim Pinjaman Khas Pertanian dan Amanah Ikhtiar Malaysia. Di antara contoh IKS yang berjaya ialah Ramli Food Processing dan Sdn Berhad, Faiza Marketing Sdn Berhad, Nurul Food Industry Enterprise dan Best Damco. Pendidikan tenaga mahir merupakan usaha untuk melahirkan tenaga kerja mahir dalam bidang pertanian dan perindustrian seperti pengejaran mata pelajaran kemahiran hidup, pendidikan akademik dan vokasional di peringkat menengah, penubuhan sekolah teknik dan vokasional, maktab perguruan teknik, Universiti Teknologi Malaysia dan UiTM, kursus kemahiran untuk menampung permintaan tenaga kerja. Latar belakang pembentukan Dasar Pembangunan Nasional atau DPN. Ia merupakan kesinambungan DEB yang dirangka dalam tempoh 10 tahun melalui rangka jangka panjang kedua. Dilaksanakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 17 Jun 1991. Di antara matlamatnya ialah untuk mencapai perpaduan melalui pengagihan kekayaan, pembangunan seimbang antara negeri, bandar dan luar bandar melalui Rancangan Malaysia ke-6 dan Rancangan Malaysia ke-7. Objektif Dasar Pembangunan Nasional ialah mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dengan mengukuhkan kestabilan sosial dan politik, mengekalkan pembangunan ekonomi yang berterusan. Di antara strategi DPN ialah dari segi ekonomi, penggunaan sains dan teknologi dan program penanaman semula, penglibatan aktif pihak swasta dalam pembangunan ekonomi, meningkatkan pemilikan saham Bumiputera. Dari segi sosial ialah kemudahan pendidikan kepada masyarakat miskin dan semua kaum, mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera, membentuk masyarakat berdisiplin dan progresif. Ketiga ialah kemudahan fizikal dan alam sekitar, menyediakan kemudahan asas dan pembangunan mapan. Pembasmian kemiskinan, pemberian subsidi dan sokongan kepada penanaman padi dan nelayan untuk mempertingkatkan produktiviti pengeluaran, latihan kepada golongan belia di Pusat Kemahiran Giat Mara dan ILP. Penyusunan semula masyarakat, pembentukan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera atau MPPB. Di antara usaha yang dijalankan ialah meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan, latihan dalam pengurusan harta dan etika perniagaan oleh agensi kerajaan, pemberian kontrak
lesen dan kota kepada Bumiputera dalam perniagaan dan syarikat, penyertaan Bumiputera dalam IKS, usaha sama syarikat Bumiputera dan bukan Bumiputera untuk meningkatkan prospek perniagaan, pendedahan teknologi baru, kemudahan modal, maklumat pasaran dan hubungan perniagaan dalam pasaran antarabangsa kepada Bumiputera dalam perniagaan. Penyusunan semula modal saham. Untuk mempertingkatkan modal saham Bumiputera sekurang-kurangnya 30% dalam pemilikan dan pengurusan sektor moden, melaksanakan perswastaan perniagaan milik agensi amanah yang dikhaskan untuk Bumiputera seperti Majlis Amanah Rakyat, Perbadanan Nasional Berhad dan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri. Pembangunan wilayah. Untuk meningkatkan integrasi ekonomi antara negeri, usaha yang dijalankan ialah penubuhan mardi, konsep pertanian untuk meningkatkan hasil tanaman, penyebaran industri terpilih untuk mendorong sektor swasta menempatkan semula kilang tambahan di negeri yang kurang maju dengan kemudahan fizikal, pendidikan, kesihatan dan perumahan. Ini akan mewujudkan pusat pertumbuhan baharu ekonomi. Pencapaian dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional. Dalam aspek sosial, penurunan kadar kemiskinan. Melalui DEB, kadar kemiskinan berjaya dikurangkan daripada 49.3% kepada 17.1% pada tahun 1990. Melalui DPN, kadar kemiskinan dapat dikurangkan kepada 7.2% pada tahun 2000. Peningkatan kualiti hidup. Peningkatan tahap kesihatan rakyat seperti kemudahan aspek pendidikan, pemilikan barang dan keperluan asas kepada rakyat, penyediaan infrastruktur seperti hospital dan klinik untuk keperluan rakyat. Kemunculan golongan pertengahan. Wujud golongan kelas Bumiputera komersial dalam sektor korporat pada tahun 1990. Muncul tokoh Bumiputera dalam bidang perbankan, pemudah saham, pemilik syarikat, pemilik pelabuhan dan usahawan muda. Contohnya Tan Sri Said Mokhtar Al-Bukhari, Tan Sri Muhammad Afendi Norwawi, Tan Sri Azman Hashim dan Tan Sri Mustafa Kamal. Pembangunan pendidikan. Pertumbuhan institusi pendidikan di bawah kerajaan dan swasta selepas tahun 1990. Muncul graduan dalam bidang sains, teknologi dan teknikal. Pendidikan tinggi telah membaiki taraf hidup rakyat Malaysia. Pengangkutan dan perhubungan. Wujud jaringan sistem jalan raya, pengangkutan udara, kereta api dan pelabuhan yang moden meningkatkan aktiviti ekonomi ke kawasan pedalaman. Ia memberi kesan kepada proses integrasi antara Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Perkembangan wilayah. Muncul bandar baru yang terletak di antara 3 buah daerah iaitu Temerloh, Maran dan Jerantuk yang ditubuhkan oleh Felda seperti Segitiga Jengka atau Bandar Tun Razak. Bandar ini mempunyai ciri-ciri berikut: pelbagai kemudahan seperti pejabat pos, hospital, bank, institusi pendidikan, stadium mini, pusat perniagaan dan pejabat kerajaan. Terdapat kilang seperti kilang apps, kilang bimbingan bank pembangunan serta bengkel kereta dan motor. Dalam aspek ekonomi, wujud perindustrian berteknologi tinggi melibatkan penggunaan jentera moden, modal yang besar dan kemahiran yang tinggi. Penubuhan Highcom pada tahun 1980 yang mengendalikan industri berteknologi tinggi seperti membaiki kapal di Limbungan, Pasir Gudang, Johor, besi dan keluli di Perai, Pulau Pinang dan Teluk Kalong di Terengganu. Loji gas cecair di Bintulu, Sarawak, stesen jana kuasa di Raub, Pahang, kilang menapis petroleum di Kerteh, Lutong dan Port Dickson,
dan mengadakan satelit komunikasi. Kawasan perindustrian baru. Estet perindustrian yang dibangunkan oleh Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri yang mengandungi kawasan perumahan, pusat perniagaan dan pusat rekreasi. Taman Teknologi Perindustrian di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia sebagai pusat penyelidikan dan pembangunan industri. Zon perindustrian bebas, kawasan perdagangan yang diberi pelepasan cukai atau tarif. Contohnya ialah Sain Dabi, Axiata Group Berhad dan Proton Holdings Berhad. Kenderaan buatan Malaysia. Penubuhan Haikom dan Kajian Dasar Perindustrian Malaysia pada tahun 1983 telah menggalakkan industri kereta dan motosikal buatan Malaysia, contohnya industri kereta tempatan Proton dan Pro 2. Pembuatan motosikal Modernas yang menghasilkan model motosikal kecil berkuasa 200cc untuk pasaran tempatan dan antarabangsa. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.